Richard Branson pernah berkata, latihlah manusia sehebat-hebatnya supaya mereka mampu pergi membawa diri. Layanlah manusia sebaik-baiknya supaya mereka tidak mahu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Naimah binti Ahmad memegang nombor matrik A169418 merupakan pelajar di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Nazri bin Muslim dan jurulatih di industri Encik Nur Fazli bin Abdul Rahim. Saya telah menjalankan 4 bulan work-based learning di syarikat Misi Niaga Berhad dan saya memilih tajuk Lambakan Kerja Tenaga Muda Insan kajian di Misi Niaga Berhad. Baik, dalam pembentangan saya pada petang ini, saya akan mengikut agenda seperti berikut yang mana kita akan melihat kepada kajian lepas, pernyataan masalah, objektif kajian, cadangan projek penyelesaian, metodologi kajian dan cadangan proses kerja. Baik, kita lihat dahulu pada kajian lepas. Menurut Silman pada tahun 2005, dalam kajian dinamik, para pekerja menjadi kunci kecemerlangan organisasi pada masa hadapan. Dan menurut Maudie pula, pada tahun 1979, hasil komitmen organisasi akan membangunkan dan membentuk sikap serta kelakuan para pekerja. Dan menurut kajian Encik Nur Fazli pada tahun 2018, beliau mengatakan bahawa pengurusan organisasi perlu memberi perhatian kepada komitmen para pekerjanya dengan mewujudkan budaya yang saling memberi sokongan antara satu sama lain dan membangunkan polisi yang memberi kepuasan kepada para pekerja. Daripada ketiga-tiga kajian lepas ini, dapat saya simpulkan bahawa tenaga modal insan itu sendiri yang merujuk kepada sumber manusia yang mana individu yang diberi latihan dan kemahiran tentang sesuatu skop bidang yang mampu memberi kepentingan dan melonjakkan prestasi syarikat. Justru, para pekerja ini menjadi aset yang sangat penting dalam membantu syarikat mencapai objektif, mencapai matlamat, visi dan misinya yang tersendiri. Jadi, pihak majikan, pihak pengurusan dan para pekerja itu sendiri perlu saling berkomunikasi antara satu sama lain untuk memastikan sebarang isu yang timbul itu dapat diselesaikan dengan sebaiknya dan secara profesional. Jadi, seterusnya kita melihat kepada penyataan masalah. Dalam membina persoalan masalah ini, saya melihat kepada beberapa faktor yang kita kira sebagai kesan lah, memberi kesan kepada para pekerja disebabkan oleh bebanan kerja yang tinggi, iaitu kita lihat kepada kesihatan mental dan fizikal itu sendiri. Yang kedua, kesejahteraan emosi, kebajikan pekerja, motivasi dan prestasi pekerja dan kesan kepada organisasi. Contohnya, jika seseorang pekerja itu mempunyai tuntutan kerja yang tinggi, maka dia mengabaikan waktu makannya dan seterusnya menyebabkan dia sakit dan mengurangkan produktiviti kerjanya dan terusnya menjadikan kerja yang sedia ada itu tertangguh dan terus menjadi lambatkan pada masa akan datang. Jadi pada masa yang sama ia mampu menurunkan motivasi pekerja itu sendiri untuk bekerja dengan lebih baik dan seterusnya memberi kesan yang buruk kepada organisasi syarikat. Okey, maka dengan itu saya telah wujudkan persoalan masalah iaitu yang pertama, apakah penyebab yang menjadi punca kepada berlakunya lambatkan kerja dalam kalangan pekerja di Misi Niaga Berhad? Dan yang kedua, bagaimana pengurusan organisasi syarikat ini memandang serius dan bertindak menangani isu lambatkan kerja ini? Seterusnya, kita lihat kepada objektif kajian. Daripada penyataan masalah ini, dapat saya tetapkan 3 objektif kajian yang perlu saya capai dalam kajian projek capstone ini, iaitu yang pertama, meneliti pendekatan pengurusan dan proses kerja yang sedia ada di Jabatan IT Support and Service bagi syarikat Misi Niaga Berhad.
Yang kedua, mengenal pasti punca-punca yang menyumbang kepada isu lambakan kerja terhadap para pekerja melalui proses temu bual bersama para pekerja. Dan yang ketiga, mencadangkan penambahbaikan terhadap pendekatan pengurusan dan proses kerja sedia ada bagi mengurangkan isu lambakan kerja. Okey, seterusnya kita lihat kepada cadangan projek penyelesaian. Berikut merupakan carta alih projek yang akan saya lakukan bagi menyelesaikan isu ini, iaitu yang pertama melalui kajian awal yang mana saya memerhatikan keadaan di sekitar tempat work-based learning saya. Terusnya penyediaan borang, soal selidik dan soalan temu bual. Seterusnya setelah perkara ini disediakan, saya perlu mendapatkan responden dan menjalankan soal selidik serta temu bual dengan para pekerja di Jabatan IT Support and Service itu sendiri. Dan bermulalah proses pengumpulan data. Daripada data yang dikumpul itu akan dianalisis dan mewujudkan satu keputusan yang mana keputusan ini mampu memberi satu lonjakan, yang mampu memberi satu hasil akhir di projek itu, iaitu membuat rumusan dan cadangan. Seterusnya, kita lihat metodologi kajian yang akan digunakan dalam kajian ini, iaitu yang pertama, pemerhatian, kaedah pemerhatian, yang mana saya melihat isu ini melalui pengalaman sendiri sepanjang 4 bulan berada di Mesin Niaga Berhad. Yang kedua, melalui kaedah persampilan, yang mana kita akan membuat bancian soal selidik yang diedarkan kepada para pekerja di jabatan kami. Dan yang ketiga, melalui kaedah temu bual untuk mendapatkan maklumat-maklumat secara lisan. Seterusnya, untuk mendapatkan data sekunder, kami menggunakan kajian kepustakaan, iaitu dengan merujuk kajian lepas dan laman sesawang. Seterusnya, kita melihat kepada cadangan proses kerja. Dalam proses kerja ini, saya bahagikan kepada 5 fasa, iaitu fasa pertama, iaitu fasa sekarang lah, fasa penyediaan proposal projek dan pembentangan. Dan seterusnya, setelah fasa ini berjaya diluluskan, maka kita akan beralih kepada fasa yang kedua, iaitu pemerhatian masalah. Pada fasa pemerhatian masalah ini, saya akan menjalankan pemerhatian dan teliti cara pengurusan menguruskan para pekerjanya dan proses kerja sedia ada yang ada di Mesin Niaga Berhad. Seterusnya, saya akan mengenal pasti masalah yang berlaku di syarikat ini dan berkaitan dengan bidang kajian juga, iaitu dia berkait dengan bidang keselamatan dan kesihatan pekerja dan kebajikan pekerja. Seterusnya kita akan beralih kepada fasa 3, iaitu mengenal pasti punca-punca lambakan kerja, yang mana pada fasa ini saya akan menyediakan borang dan soal selidik seperti yang saya katakan di atas dan mendapatkan respon daripada para responden. Seterusnya, setelah selesai fasa ketiga, beralih kepada fasa keempat, iaitu fasa cadangan penyelesaian. Pada fasa ini, saya akan kumpul data dan menganalisis data. Seterusnya, daripada hasil analisis itu akan dibuat cadangan yang berkaitan, yang relevan dengan permasalahan yang wujud pada ketika itu. Dan seterusnya, beralih kepada fasa yang terakhir, iaitu fasa kelima, yang mana fasa penulisan dan pembentangan laporan akhir kajian ini. Seterusnya, tamatlah projek capstone setelah penghantaran. Itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.